Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nuriana Tarmizi dalam 15 minit MMTV edisi 31 Mac 2023. Nasib tidak menyebelahi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak selepas beliau gagal dalam permohonannya untuk mendapatkan kebenaran menyemak semula keputusan Mahkamah Persekutuan sebelum ini yang mengekalkan sabitan salah dan hukuman berhubung kes SRC International Sendirian Berhad. Keputusan tersebut sekaligus menutup ruang dan peluang untuk Najib bebas daripada kesalahan membabitkan penyelewengan dana 42 juta ringgit milik anak syarikat 1MDB itu. Keputusan tersebut dibuat dengan majoriti 4-1 dengan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lam Kiat, Datuk Rodzariah Bujang dan Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais dan Hakim Datuk Nordin Hassan menyokong. Bagaimanapun, ketua panel tersebut iaitu Hakim Besar Sabah Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli memilih untuk menentang keputusan tersebut. Mengulas berkaitan keputusan itu, Timbalan Pendakwa Raya Kanan Ad Hoc, Datuk V. Sitambaram dalam satu sidang media memberitahu, situasi berkenaan memberi mesej kepada ahli politik dan pesalah lain bahawa tiada siapa yang mampu mengatasi undang-undang negara. Selain itu, keputusan berkenaan juga menjadi bukti bahawa pertuduhan ke atas Najib dibuat secara sah dan tidak bermotifkan politik seperti yang didakwa sesetengah pihak. Bagi Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah pula, keputusan Mahkamah Persekutuan yang menolak permohonan kebenaran semakan semula itu bukan satu pengakhiran bagi anak guamnya. Bagi rekod, Najib masih berdepan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan 2.3 bilion ringgit dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan. 2 lagi kes ialah pecah amanah jenayah berjumlah 6.6 bilion ringgit berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC International sebanyak 27 juta ringgit. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Bidara, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 di pejabat yang di-Pertuan Negeri Melaka, Seri Negeri Air Keruh pada pukul 3.33 petang tadi. Istiadat pengurniaan surat cara pelantikan dan angkat sumpah jawatan, taat setia serta sumpah simpan rahsia dilakukan di hadapan yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rostam di Dewan Seri Utama. Turut hadir isteri Muhammad Ali, Tuh Puan Asmah Abdul Rahman dan isteri Abdul Rauf, Datin Seri Zuriah Abdul Aziz Abdul Rauf. Abdul Rauf 61 tahun sebelum ini berkhidmat sebagai pengerusi jawatan kuasa pelaburan, perindustrian, pembangunan koperasi dan usahawan Melaka dicalonkan UMNO bagi menggantikan Ketua Menteri Melaka ke-12 Datuk Seri Sulaiman Mat Ali yang melepaskan jawatannya pada Selasa lalu. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi semalam mengesahkan perkara itu dan memberitahu pihaknya telah mengutuskan warkah kepada Tun Muhammad Ali untuk menyerahkan surat peletakan jawatan dan mencadangkan Datuk Seri Rauf sebagai Ketua Menteri baharu. Sulaiman mengangkat sumpah kali pertama sebagai Ketua Menteri Melaka pada 9 Mac 2020 menggantikan pemimpin Pakatan Harapan Negeri Adli Zahari yang tumbang pada 25 Februari 2020 selepas kehilangan majoriti dalam Dewan Undangan Negeri. Lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China minggu ini merupakan satu manifestasi kepentingan negara itu buat Malaysia. Anwar berkata perkara berkenaan merangkumi kepentingan dalam pelbagai aspek khususnya perdagangan. Jelas beliau lagi, China bukan sahaja penting sebagai jiran yang mempunyai hubungan dua hala yang erat, malah kedudukan negara berkenaan juga dikenali sebagai kuasa besar dalam ekonomi dunia. Sejak 2009, China tampil sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sehingga mampu merekodkan nilai perdagangan sebanyak 17.1% daripada jumlah perdagangan global Malaysia yang bernilai 2.8 trilion ringgit pada 2022. Dalam lawatan 4 hari ke China itu, Anwar berkesempatan bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Great Hall petang tadi sekaligus menjadi satu pertemuan bersejarah sejak menerajui Kerajaan Perpaduan pada November lalu. Pertemuan tersebut membincangkan langkah kerjasama dalam bidang perdagangan, politik, pencegahan rasuah dan juga isu ketamadunan.
Tan Sri Musa Hassan memfailkan nusyus terhadap isterinya Eli Afizahwati Abdul Jalil atas alasan ingkar, tidak taat atau enggan dengan sebab yang tidak berpatutan menurut kemahuan dan perintah suami. Bekas Ketua Polis Negara itu selesai memfailkan nusyus di Mahkamah Syariah Kuala Lumpur pada 3.15 petang tadi yang membawa kepada sebutan kes 5 April depan. Ketika ditanya mengenai penafian isterinya berhubung video yang tular, beliau sebaliknya menyerahkan perkara itu kepada pihak polis. Sebelum ini, polis membuka kertas siasatan berhubung satu kejadian membabitkan Musa dan isterinya yang dikaitkan dengan rakaman video yang tular di media sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim memberitahu kertas siasatan itu akan dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya bagi tindakan lanjut dalam masa terdekat. Dalam pada itu, Peguam Syari'i yang mewakili Musa, Muhammad Rifahmi Abdul Musikin menjelaskan pihaknya akan terus berkomunikasi melalui peguam pihak isteri berkenaan sebarang tuntutan. Pasangan tersebut berkahwin pada 2 Ogos 2013 dan dikurniakan seorang anak lelaki. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini melepas dan membebaskan Datuk SM Faisal SM Nasimuddin daripada pertuduhan menyebabkan kecederaan terhadap bekas isterinya Emilia Hanafi. Magistrate Nadia Osman memberitahu demikian selepas membenarkan permohonan peguam Datuk Akberdin Abdul Kadir agar SM Faisal dibebaskan daripada pertuduhan ekoran persetujuan Emilia menarik balik kes. Sebelum itu, Nizam Bashir selaku peguam pemerhati yang mewakili Emilia memaklumkan SM Faisal dan bekas isterinya mencapai penyelesaian agar semua pertikaian melibatkan kedua-duanya diselesaikan secara baik. Emilia memaklumkan beliau berhasrat menarik balik kes dengan mengambil keberkatan bulan Ramadan serta atas faktor kemaslahatan anak-anak mereka. Mengikut pertuduhan, SM Faisal 43 tahun didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas Emilia 43 tahun di sebuah rumah di Desa Seri Hartamas Brickfields antara pukul 12.30 tengah hari dan 4.30 petang pada 22 November 2015. Mahkamah Rayuan pagi ini diberitahu bahawa sabitan kesalahan Sam Keting yang memandu secara melulu sehingga mengorbankan 8 remaja penunggang basikal tidak kukuh kerana pertuduhan yang dikenakan terhadapnya mempunyai kekurangan. Peguam Keting, Datuk Hisham Teh Poh Tek berkata, pihaknya mendapati 3 definisi kesalahan berbeza dibuat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Menurutnya, kesalahan terbabit ialah memandu kenderaan secara melulu atau memandu kenderaan dengan laju atau memandu kenderaan dalam keadaan trafik berbahaya. 3 panel hakim dipengerusikan Datuk Hadariah Said Ismail bersama 2 hakim lain iaitu Datuk Hashim Hamzah dan Datuk Azman Abdullah. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Tengku Amir Zaki Tengku Abdul Rahman pula berkata pihaknya mahu memberi penekanan terhadap kesilapan dibuat Mahkamah Magistrate pada masa itu yang membebaskan tertuduh. Mahkamah Rayuan kemudiannya menetapkan 11 April depan bagi tarikh sambung rayuan Sam Keting. Sebutir berlian merah jambu dijangka dijual pada harga lebih 35 juta dolar Amerika Syarikat bersamaan 154.7 juta ringgit dalam acara lelongan di Bandaraya New York Jun depan. Berlian yang sangat jarang ditemui itu seberat 10.57 karat atau bersamaan 2.114 gram dan dinamakan The Eternal Pink. Ia akan dilelong 4 tahun selepas ditemui di sebuah lombong milik syarikat De Beers di Botswana. Menurut firma lelongan Sotheby's, selain dikelaskan sebagai warna merah jambu keunguan, ini merupakan berlian yang paling berharga pernah diketengahkan untuk dilelong.
Berlian tersebut akan dipamerkan di Hong Kong pada Sabtu ini dan kemudian dipamerkan pula di beberapa bandar utama lain seperti Dubai, Singapura dan Geneva sebelum dibawa ke New York untuk acara lelongan. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Bank Negara Malaysia BNM dan Monetary Authority of Singapore MAS melancarkan jalinan pembayaran kod QR merentasi sempadan Malaysia dan Singapura. Jalinan pembayaran itu akan membolehkan pelanggan institusi keuangan yang mengambil bahagian membuat pembayaran runcit dengan mengimbas kod QR Duit Now dan NETS2. Duit Now QR dan NETS QR membolehkan peniaga menerima bayaran daripada pelanggan bank dan pengendali e-dompet berbeza yang mengambil bahagian dengan menggunakan kod QR yang seragam. Jalinan ini akan menyokong pembayaran secara bersemuka oleh pengguna melalui pengimbasan kod QR fizikal yang dipaparkan oleh peniaga secara transaksi e-dagang secara dalam talian. DHL Express dan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA memeterai memorandum persefahaman MOU bagi mengukuhkan kedudukan negara sebagai destinasi ideal untuk pelaburan langsung asing FDI. MOU tersebut ditandatangani oleh Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Promosi Pelaburan dan Fasilitasi MIDA Siva Surya Murti Sundara Raja dan Pengarah Urusan DHL Express Malaysia dan Brunei Julian Neo. Dalam satu kenyataan, DHL Express dan MIDA berkata, kerjasama itu bertujuan untuk mengukuhkan lagi sumbangan industri rantaian bekalan ke arah pertumbuhan ekonomi negara. Perjanjian itu dibina atas perkongsian yang telah lama terjalin, memanfaatkan rangkaian global DHL Express serta kepakaran tempatan untuk menarik syarikat multinasional masuk dan berkembang di negara ini. Pengerusi MIDA Tan Sri Dr. Sulaiman Mahbub berkata pihaknya yakin dengan perjanjian baharu tersebut, Malaysia akan terus bersinar sebagai destinasi pelaburan pilihan bagi pelabur global. Jelasnya lagi, pihak berkepentingan juga boleh melihat kepada industri sasaran yang lebih fokus, terutamanya dalam sektor utama seperti teknologi hijau, minyak dan tenaga, pembuatan aeroangkasa, e-dagang serta pusat pengedaran global dan serantau. Kita ke berita sukan. Sabah FC bersedia untuk bertembung dengan Johor Darul Takzim JDT dalam perlawanan Liga Super di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar malam ini. Pengendali Sabah FC, Datuk Ong Kim Swee mahu pemain The Rhinos tampil di laman keramat Harimau Selatan itu dengan misi mengekalkan rekod bersih dalam 5 perlawanan sebelum ini. Mengenai persediaan bahagian serangan The Rhinos dalam mengekang asakan jentera serangan Harimau Selatan, Kim Swee menegaskan pasukannya akan mengekalkan pendekatan sama seperti dalam perlawanan sebelum ini. Sementara itu, Kim Swee menegaskan keputusan perlawanan ibarat buku bertemu ruas di Iskandar Puteri tersebut tidak akan menyebabkan anak buahnya hilang momentum. Harimau Selatan dinilai sebagai merupakan satu pasukan yang boleh dikatakan paling konsisten bukan sahaja dalam setiap perlawanan namun juga dengan kejuaraan yang mereka miliki sejak beberapa musim lalu. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 1 April 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.